Tak kisahlah series drama ataupun hosting yang menghiburkan orang, you kena bijak sebab you kena sampaikan sometimes message yang sangat berat dengan cara yang semua orang boleh faham. Hai, nama saya Mila Henderson dan saya dah 28 tahun dalam industri. I start masa I kecil lagi. So, I mulakan career I masa I umur 10 bulan. Tapi time tu obviously tak sedar lah yang I dah start career kan. Tapi dia jadi secara kebetulan lah. Sebab I rasa macam my mum pada masa tu, kita tengah grocery shopping. I masih kat dalam pram. So, dia bawa baby dia pergi jalan-jalan. Lepas tu ada seorang casting agent ni yang cakap, oh baby you ni, you minat tak kalau you nak hantar anak you jadi dalam satu commercial time tu. So my mum macam, okay minat, why not? Just try je lah, tengok macam mana. So lepas tu, I buat this one print ad for Mothercare time tu. Selepas tu, benda tu rolling dan rolling sebabkan mungkin saya sejenis baby yang agak diam. Saya tak banyak menangis ataupun complain. So sebab tu, diorang rasa mungkin selesa lah untuk panggil I jadi pelakon dalam komersial ataupun drama tu. My first drama, I umur 6 tahun. So dia starting dari situ sampailah sekarang dia rolling dan rolling. Hey, can I have some please? No, it's my Campbell's instant soup. Struggle, I tak rasa I pernah melalui struggle yang luar biasa daripada apa struggle yang semua orang lalui lah. Dalam masing-masing punya, semua orang punya perjalanan kehidupan mesti kena ada struggle. Kalau tak, kita tak tahu macam mana nak hargai benda yang best. For me, mungkin struggle dia dari segi nak betulkan bahasa Melayu I bila I dah datang balik sebagai dewasa. I guess the struggle tu maybe macam time I kecil dulu. I selalu rasa macam my peak dalam career I datang masa I budak. So sekarang bila I datang balik sebagai dewasa, I cuba nak buat balik ataupun cuba nak cipta diri I balik sebagai seorang pelakon dewasa pula. Sebab apa yang industri tu perlukan daripada pelakon kanak-kanak dan pelakon dewasa tu dua benda yang totally berbeza. Cara kita nak berlakon, cara kita nak bawa diri. Hosting semua ni untuk budak tak ada banyak sangat lah sebenarnya. So itulah I guess cabaran untuk saya nak cipta balik Emilia Henderson ni siapa dari mata penonton sebagai seorang dewasa. I rasa ada banyak je moment down, tapi mungkin a lot of my down punya moments yang recent yang I boleh fikirkan dalam 2023. I rasa macam bila I datang balik ke industri sebagai seorang dewasa, mungkin I dah terbiasa dengan macam the business management aspect of nak jadi seorang dalam industri ni. Sebab mungkin saya membesar dengan benda ni, and dulu my mom was my manager and stuff like that. Bila I datang balik, I cuba sedaya upaya untuk jadi setidak bermasalah yang saya boleh. Tapi lama-kelamaan, I rasa macam ada satu konflik di antara diri I yang sebenar dengan I yang terlalu over nak macam cakap benda yang baik semua tu, dan saya tak tahu pada masa tu macam mana nak stand my ground lah. So, saya rasa 2023 ni adalah tahun yang saya memang belajar macam mana nak abaikan pendapat orang lain terhadap I. Buat sekejap je, bukan abaikan terus lah. Of course, kita still nak jadi orang yang baik. Kita still kena on board apa-apa constructive criticism yang ada. Tapi pada masa yang sama, nak jadi myself, the real me lah. Tapi overall, 2023 was fantastic for me sebab I rasa macam dalam semua benda yang I lalui, I banyak dapat belajar pasal myself. And I banyak cari peluang untuk really menunjukkan diri I siapa daripada watak saja yang mungkin orang nampak sebelum ni. Masam je muka. Tak tahulah nak buat apa tu sekarang ni. Tak tahu nak buat apa. Jangan jadi macam Atok. Everything is different. I think as a child, especially zaman dulu, for me, I tak pernah rasa pressure nak deliver sangat. Setahu I, time tu, which mungkin I tak sedar lah sebab I kecil lagi kan. Selagi you ada, you macam happy, you buat kerja you cuba nak memuaskan kan, itu je. Sekarang I fikir macam, oh banyak sebenarnya kita nak kena ambil tahu. Sebab zaman sekarang, kita punya infrastructure dalam bidang entertainment dah lagi kuat, boleh dikatakan. Kita sekarang dah jadi produk dalam bisnes kita sendiri. So, di depan kamera, di belakang tabir, semua kita kena ambil tahu dan kita kena cuba untuk membentuk kerjaya kita dengan cara yang paling ikhlas dan paling relevan untuk kita. And benda tu
boleh belajar konsepnya, tapi kita kena really trial and error lah benda ni. Sebab masing-masing dalam industri ni kita semua ada personality masing-masing, kita semua ada cara masing-masing. So banyak benda ni kita kena adjust untuk kita dan cara kita nak buat. So I rasa benda tu very different. Oh, okay. Ni best lah soalan ni. Terlalu banyak I rasa nasihat yang I pernah dapat. Tapi nasihat yang betul-betul membentuk cara yang saya bekerja sampai sekarang, I think datang daripada Nazim. Time kita berlakon sekali. So Nazim dengan Fizo time tu kita berlakon, kita bertiga lah dalam satu cerita ni, yang kita orang jadi very rapat. And diorang selalu akan bagi I nasihat. I anggap diorang macam abang-abang I. Tapi Nazim ataupun Fizo ataupun dua-dua lah I rasa bagi satu counselling session lah untuk I lebih kurang. And diorang bagi tahu I yang macam kita kena bawa energi kita sendiri pergi ke set. So kadang-kadang kalau kita sebagai manusia kita masuk ke dalam environment yang baru, kita akan rasa insecure. Macam mana I nak macam bercakap dengan, sebab kita satu je, datang seorang je. Tapi tim tu dah besar. Diorang dah kenal each other. Macam mana kita nak masuk dan mewujudkan ruang untuk kita dalam industri ni. And itulah jawapan Nazim. You bring your own energy. So bila you masuk ke dalam bilik tu, bila you berjumpa dengan orang baru tu, especially dalam entertainment, you kena bawa satu energi positif, energi nak bekerja dengan orang. You tak boleh mengharapkan orang lain bagi benda tu dekat you. You kena bawa sendiri. And selagi you boleh dapat mengatasi your own insecurity semua ni, and you dapat berjaya dengan konsep ni, you akan nampak yang sebenarnya entertainment industry ni sangatlah best. You akan berjumpa dengan ramai orang yang sangat best, tapi you kena masuk dengan hati yang terbuka dahulu. So itulah pelajaran yang paling penting yang I pernah dapat. Kamu boleh cuba? Andai bintang. Yes! Perfect! Ada satu drama dulu yang agak meletup, yang I rasa macam mengubah my itu macam kira for me lah one of my most commercially successful projects. So itu boleh dikatakan satu, I don't know, I think macam kita kerja sebagai, sebenarnya kalau kita nak tengok dari lens bukan orang yang dalam industri, kita freelancers. So I kerja dalam my own business which is Amelia Henderson, whatever Amelia Henderson. Tapi I'm a freelancer dari segi I bekerja dengan ramai orang. I rasa kalau kita nak cakap ada satu je projek yang akan membentuk kita punya career tu salah lah. For me, I rasa setiap satu benda I buat, sama ada dia successful ataupun tidak, dari situ I belajar something ataupun I dapat menunjukkan a different segi of myself yang membentuk jalan career I sampailah sekarang. So, nak cakap ada satu je yang betul-betul, I know ada setengah orang, especially, Gempak Most Wanted, kita semua kita cakap pasal digital. Digital tu dia lain. Kalau you viral daripada satu benda, then you kena bertahankan. Tapi untuk career I tak rasa I pernah macam viral and jadi successful disebabkan satu benda. I rasa I adalah macam compilation of banyak pelajaran di sebalik tabir and banyak konsistensi di sebalik tabir yang bawa I ke sini. Binatang apa boleh kecek Kelate? Kambing. Sebab Mac. Bodoh lah. Paling favourite Oh, soalan ni terlalu susah kan. I tak boleh pilih seorang je. I rasa macam setiap orang dalam entertainment industry, mungkin I rasa macam, sebab tu I startkan podcast I sendiri, sebab I rasa macam orang tak cukup nampak segi entertainers yang di belakang tabir. Sebab untuk menghasilkan sebuah projek, tak kisahlah series drama ataupun hosting yang menghiburkan orang, you kena bijak sebab you kena sampaikan sometimes message yang sangat berat dengan cara yang semua orang boleh faham. Orang entertainment di antara, tak kisahlah yang kerja di depan kamera ke, yang kerja production di sebalik tabir, di antara yang paling power lah yang I pernah jumpa. Nak pilih seorang je, tak boleh. Sebab untuk jadi seorang yang berjaya dalam industri, you kena bijak. Oh, best. Banyaklah. I sangat happy sebenarnya. Kita mulakan dengan GMW lah. Sebab itu memang di antara projek favourite I sejak pertubuhan GMW 2 tahun lepas. Sebab I rasa macam dekat sini lah saya paling banyak belajar macam mana nak jadi seorang host dalam bahasa Melayu. Dengan peluang yang I ada dekat GMW ni lah. So GMW of course. Selain itu, tahun 2023, kita cakap pasal hujung tahun lah. Sebab ni apa yang I expect untuk 2024 juga, sebab dia belum keluar lagi projek-projek ni. I ada buat satu
filem Harimau Melaya yang menunjukkan satu karakter yang sangat berbeza untuk I rasa orang akan terkejut lah sebab I pakai wig, I pakai misai. Dia betul-betul different. So dia best. And I rasa dari segi perwatakan cara yang I kena bawa bukan saja dari segi estetik, dia sangat different. I dah lama lah nantikan watak macam tu and I dapat dalam tahun 2023 and next year dia akan keluar and hopefully dia tak jadi bodoh punya kelakar lah. Hopefully dia jadi kelakar yang orang macam wow, oh tak pernah terfikir Amy boleh buat benda ni. Selain daripada itu ada satu lagi projek and this is mungkin di antara projek yang saya rasa saya paling happy ataupun paling puas hati, paling bangga dapat buat, dapat peluang because I rasa macam team dia sangat awesome, environment dia sangat best and I rasa on a personal achievement punya level mungkin inilah lakonan yang paling best yang I pernah dapat buat disebabkan team yang sangat kuat and it's called ID The Golden Goose. Astro Originals akan datang first quarter of next year. I'm so excited. Kalau korang follow my director dekat social media, dia baru post dia punya, dia suka buat teaser tau. Abang Razi Syam ni, dia post dia punya gambar dengan colour grading dia lawa gila. Storyline diorang best and yang paling penting kerja dengan satu producer and director yang diorang tahu macam mana support you untuk bagi you menyelah sebagai seorang pelakon. Itulah yang I masuk set diorang. First time I rasa macam alamak I pelakon lah. Masalah ni Abang Ali susah tau nak buat screening dekat rumah dia. Kita kena minta tau, merayu dekat Abang Ali, tolonglah tunjuk kita orang. Dia macam belum siap lagi. Sabarlah korang. I selalu kalau I ada azam, I takkan letak azam tu restriktif sangat lah. Sebab I rasa azam-azam yang sangat strict macam tu, like contohnya, okay tahun ni I nak kena buat ni dan ni. Rezeki tu bukan dekat tangan I. Kalau I cuba nak control benda tu, I rasa I akan jadi mental lah sikit sebab I akan rasa macam I sentiasa gagal dengan expectation sendiri. So, sejak macam 2-3 tahun lepas, I dah ubah fikiran I pasal azam and I letak goals yang generic. So, goal I untuk tahun 2023 adalah untuk happy. Which selalu jadi pengingatan yang setiap benda yang I buat, tak kisahlah dia susah macam mana pun, I cuba nak cari sudut positif untuk memastikan yang I akan capailah my impian untuk 2023. So far, I rasa dia berjaya lah untuk I tahun ni. So, I nak makan benda tu juga tahun depan. Excuse me, miss, I-L-O-V-E, Y-O-U. Thank you. Just terima kasih kepada semua yang pernah bagi kepercayaan lah dekat Amy. Sama ada you guys nampak I dekat social media ke, dekat TV ke, mengundi ke. Thanks lah guys, sebab I rasa macam apa yang kita orang selalu kena ingatkan diri kan sebagai seorang yang kerja dalam entertainment di depan kamera adalah kita punya kerja sebenarnya and kita punya relevance, kita punya berapa banyak yang kita boleh bagi kepada satu projek itu datang daripada sokongan peminat. So, kita orang takkan ke mana kalau tak ada sokongan peminat dan atas sebab itu saya sangat bersyukurlah yang I ada satu group of penyokong yang sangat it's so weird sebab kadang-kadang ada sesengah yang kita tak pernah jumpa tapi diorang yang paling banyak faham kita. So, that's a really amazing thing. Thank you guys so much. 2023 was growth, improvement, and wholesomeness. Thanks guys. We'll see you next year. Woo!